Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah. Tidak putus-putus anugerah Allah ni diberikan kepada kita. Dan terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat hidup, di mana hidup ini kita rasai kepunyaan Allah. Banyak yang dianugerahi hidup tapi merasakan hidup tu hak dia. Jadi bila rasa hak dia, dia boleh melihat sukati, mendengar, dia rasa dia memiliki kerajaan hidup itu tadi. Itu maknanya kita tidak memahami tujuan apa hidup kita. Ya Allah, kita dah berjanji di alam roh kita ni hidup, di alam roh hidup, kita hanya nakkan mengesakan Allah dan memandang wajah Allah 24 jam, 4000 tahun roh kita, dan berjanji tak nak. Tapi bila masuk ke dalam jasad tubuh Adam kita, maka kita lupa perjanjian. Jadi kita bila faham, kita duduk mengaji, mengenal diri, mengenal Allah ni, kita berusaha mohon pada Allah, berdoa bersungguh-sungguh, mohon kita ditetapkan hidup kita ni, kita tak merasa ada hidup kita, melainkan hidup kita hayyun la hayyun. Tidak ada hidupku, melainkan hidup engkau yang hidup ya. La alimun, tidak ada ilmuku, kepandaian, kebijaksanaan, melainkan engkau ya Allah. La qadirun, tidak ada kudratku, melainkan hadir dalam hidupku ni kudratmu ya Allah. La muridun, tiada ada kehendak, melainkan apa yang datang setiap itulah kehendakmu ya Allah. Kalau aku boleh buat solat tengah malam hari-hari, boleh berzikir, boleh berpuasa, boleh bersolat tengah malam, apa saja yang kita buat, semuanya adalah kehendakmu. Tidak ada pendengaranku melainkan pendengaranmu. Tidak ada penglihatanku melainkan penglihatan kau. Dan tidak ada perkataan mutakalimun, kalam, melainkan, dan lahul mawjud, tidak ada semua melainkan engkau oleh Allah. Barulah kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha, baru boleh. Tapi selagi kita tak kupaskan ni, kita tak bawakan dalam kehidupan, itu tinggal lafaz saja. Tinggal lafaz ya, asyhadu an la, lafaz saja. Jadi Allah tu tak memandang lafaz, Allah memandang yang keyakinan ataupun apa yang kita dah telah fahami sebelum kita imani yang tu tadi. Imani tadi yang kita nak lafaz, syahadah tadi. Tu tadi. Kalau itu syahadah kita tak mengimani dulu, tak memahami, tak kita berdasiasat, tak kita kupas macam tadi, la hayyun la alimun la qadirun la muridun la samin la basirun mutakalimun, 7 ni tadi kita tak pecahkan di dalam la ilaha illallah tu, dia terpecah pada 7. Sifat makni ma'nawiyah kan 7. Jadi itu sifat dia tu, esa dia, jadi dia pecahkan kepada diri kita jadi 7. Jadi kita nak kembali kepada esa kan, kena kenal yang 7 ni tadi, sifat makni ma'nawiyah. Kita memang mendengar, kita memang hidup, tapi siapa yang bagi kita hidup? Itu makni ma'nawiyah tu dipulangkan sifat 7. Dalam Quran Allah Ta'ala kata 7
sama ni dia tulang-ulang Allah Ta'ala kata. 7 yang diulang-ulang. Menurut tafsir Quran kata itu surah Al-Fatihah. Tapi yang lebih tepat, wali-wali Allah rahsia ni kata, sebenarnya tu lah yang diulang-ulang dalam diri kita. Mana pergi mimpi pun bawa benda ni. Dalam mimpi belum tentu kita bawa Fatihah. So Allah Ta'ala kata diulang-ulang. 7 yang diulang-ulang. Tadi tafsir orang ahli-wali Allah, ahli arif billah, dia menghampiri kepada tafsir Rasulullah SAW. Jadi tak ada. Rasulullah tu dah tak ada. Yang ada ulang-ulang tu hanyalah hak Allah. Tu yang tadi. Hidup dia semua kita ulang-ulangkan hidup dia je. Pendengaran dia, penglihatan dia. Apa lagi? Kehendak dia, kudrat dia, kalam dia, ilmu dia. Apa yang ada pada kita? Diulang-ulangkan pada rahsia, pada yang diletakkan. Kita tak ada apa. Kehendak pun dia yang bagi. Apa nak kita nak buat hari ni? Kita nak bangun pukul apa? Tadi hari hujan. Ke mana? Cerita semua tu tadi yang belakang. Semua cerita dia. Dan ke depan yang akan datang bila-bila semua cerita dia. Mana ada apa-apa? Kita nak lagi pakai kedirian lagi. Tu Syekh Abdul Qadir Jalani bila dia nak wafat. Anak murid rapat dia bagi tahu. Dia pesan ke anak murid dia. Dia kata apa? Dia dah sampai nak kematian dia cecahkan muka dia ke tanah. Dia kata, beginilah selalu kita nak rasakan. Beginilah hidupku selalu ku rasakan. Selalu aku ni duduk menjadi tanah. Diri dia sentiasa dia lekatkan pipi dia ke tanah. Saya bekerja ni. Sakaratul maut dah sampai. Dia kata apa? Sebelum aku masuk ke tanah, aku dah merasakan hidupku nanti berada di mati. Maknanya dia bagi tahu. Dia bagi pesan. Jadilah engkau begitu. Dia pesan sebelum dia wafat. Dia tahu dah dia nak wafat. Dia cecahkan pipi dia ke tanah. Jadi anak murid dia kata, memang pelik ilmu Syekh Abdul Qadir Jalani ni. Masa dia hidup lagi, dia dah matikan diri dah. Maknanya. Tapi masa sakaratul maut dia tunjukkan lagi, sinilah kehidupan aku. Aku sentiasa bersama dengan maknanya mati. Hidup pun sentiasa tak ada rasa kedirian. Itu Syekh Abdul Qadir ni wali besar. Maka tu datang perkara-perkara aneh Allah bagi kat dia. Bagi karamah-karamah yang wali-wali Allah pun tak mampu nak. Dia sampai dikategorikan kutubul gaus, ketua para wali. Sebab inilah dia kata, dia punya makam dia sentiasa tak ada diri dia. Mati aja. Jadi kalau sakaratul maut datang pun dia dah terus, sifat dia dah memang macam tu. Bersedia dah mati tu tadi. Dia dah tak ada apa-apa kat dunia ni. Dunia ni dia dah lekangkan, dah talak 3. Dia hanya hidup dia dengan la hayyun la qayyum. 7 ni dia ulang-ulang dalam hidup dia. Pelik-pelik. Inilah sebenarnya saya cakap tadi. Ini sebenarnya Rasulullah. Kalau betul dia tu umatku, betul-betul dia pegang ni. Untuk umatku ni lah. Special jadi umat Muhammad ini lah. Yang lain umat juga mengaku, tapi dia umat yang specialnya dia pegang benda ni. Yang Rasulullah nak. Tu saya boleh jadi kata anak murid dia. Anak murid dia pun dapat benda ni, rahsia ni. Jadi hidup ni betul-betul jangan ada rasa. Dia dah bawa. Semalam saya cerita Rasulullah sampai bayang dia pun matahari suluh tak ada bayang. Sebab dah ada, tak ada. Saya Siti Jannah, la ilaha illallah hilang. Mana? Kita la ilaha illallah ada lagi. Padahal kita ingat dah betul-betul dah tak ada. Dalam dah tak ada. Tapi masih ada. Dia hilang dengan, dia boleh kejap. Muhammad Rasulullah dia boleh. Maknanya kategori yang maknanya kita nak mengimani yang macam mana punya. Sekadar kita nak lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita nak lafaz banyak ke, ataupun kita nak betul-betul faham la hayyun la alimun dalam bedah siasat tu tadi.
baru boleh jadi tentera Imam Mahdi. Tentera Imam Mahdi dia begitu. Sebab Imam Mahdi sendiri dia berpakaian begitu. Muhammad bin Abdullah, keturunanku. Dia daripada darahku. Tentu-tentu dia mengadakan diri tu. Jadi orang yang nak bersama, nak ikut dia mesti tegas begitu. Tegas bunuh diri dia. Tak ada kedirian dia. Kufar. Tu kalau ada diri kufar. Asidah walal kufar. Surah Al-Fat. Surah kemenangan Fat. Jadi dia uji, bukan kadar dia buang tu, dia Allah uji lagi. Uji, setiap ujian dia anggap hadiah, dia buang. Macam-macam ujian Allah bagi, makin berat dia buang. Allah bagi kekuatan. Jadi hidup dia dah tak ada apa benda. Hidup dia betul-betul bergantung 100% pada Allah. Kau nak adab orang macam tu? Engkau adab Allah ke? Maknanya kalau kau anggap dia peperangan dia, Allah Ta'ala kata kau berperang dengan aku, sanggup ke? Tu tadi. Dia jerit, ya Allahu Akbar, dia kau dah lemah dah. Tentera Dajjal ni dah lemah dah. Tu tentera Imam Mahdi tu, yang betul-betul dia tak sampai 500 orang tu. Bila dia jerit Allahu Akbar, bergetar, terlekang dia punya senjata, pedang apa. Pancung je. Mana ada menyeruk kat mana-mana, semua dia bagi tahu. Ada belakang ni. Munafik ada ni, kafir ada ni. Dia pancung. Mudah. Pada jarak jauh itu. Tu begitu sifat-sifat orang-orang penolong-penolong Imam Mahdi ni. Apatah lagi Imam Mahdi dia. Jadi gitu. Bila jadi nanti, ini pun dah salah satu tanda yang dekat lagi lah. Maknanya Imam Mahdi tu dah ada. Maknanya bila wafat ni nanti Raja Saudi Salman kan. Itu maknanya 3 tengku mahkota dia sekarang ni dah berlawan-lawan dia masing-masing dah. Kalau meninggal dia, lagilah dia nak bergaduh lagi. Sini pun dia tengah bergaduh. Masing-masing nak ni macam ni. Sebab masing-masing di belakang masing-masing ada Yahudi lain yang Nabi kata 3 tak dapat. Muhammad bin Abdullah yang akan dapat. Itu Imam Mahdi. Mana gelaran dia. Itu maknanya. Dia dah ada, tapi disembunyikan pentabalan dia. Tapi tandanya, bila wafat Raja Arab, bergaduh nak dapat data, seorang pun tak dapat, naik. Di situ nanti wali-wali Allah 500 orang dekat-dekat 500 orang penolong Imam Mahdi semua akan bai'ah. Ada yang bai'ah daripada jarak dekat, ada yang daripada jarak jauh. Dan setiap daripada 500 pengikut tu lebih kurang dia ada bawa susunan belakang dia pengikut dia. Mungkin 1000, mungkin 400, mungkin 44 orang. Tengok kategori kekuatan dia Allah bagi. Jadi kalikan dah. Itu kita tak payah kira lah. Yang penting belakang dia ada. Bukan 500 orang tu je. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu, di belakang 500 orang yang ikut pun ada. Mungkin 1000, mungkin 2000, kita tak tahu. Ikut kekuatan dia. Mungkin mencapai, kalau 500 orang mungkin mencapai semua sekali 70,000. 70,000 tu semua itu tenaga dalamnya, tu jenis yang tak ada kediriannya tu saja. Betul-betul semangat dia macam sahabat Nabi, tak terkalahkan. Semangat dia semangat macam sahabat Nabi. Dia akhlak dia pun akhlak macam mana dia berakhlak, sahabat akhlak dengan Rasulullah, macam itulah akhlak dia. Kalau raja-raja Rom ke, raja Kaisar mana ke, raja Thailand ke, orang hormat, orang hormat raja dia macam mana, ini lebih hebat lagi dia punya akhlak dia. Tapi tak adalah macam menyembah, dia cari cakap akhlak dia macam sahabat cakap dengan Rasulullah. Allah dan Rasul lebih tahu. Dia punya akhlak gitu. Semangat dia, semangat kasih sayang sesama dia kuat. So, kalau sesama dia cakap kasih sayang lembut. Kalau dengan luar tegas ada. Tak ada seorang kata tak betul geng kita, semua kita kata tak betul. Tak ada seorang kata kita tolong, tak ada. Semua ikut. Semua kasih sayang. Kalau bab tegas cakap, semua cakap tak betul.
Macam tu kita nak. Ini seorang kata gini, seorang ni mana pergi dia kasih sayang. Kasih sayang dia begitu. Sama kita, bila anda nampak tegas tak elok kufar, sama-sama semua cakap kita nak buat macam mana ni, habiskan dia. Baru boleh nak benteras benda ni. Ya, nak lawan kekufuran ni kena ketegas. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asidah walal kufar. Asidah walal kufar. Nak bersama dengan Rasulullah kena tegas terhadap kufar. Saya dah bagi tahu kufar tu dalam surah Al-Fat, kata kufar pertama kufar yang dalam, iaitu jangan ada keakuan dia, itu yang nombor satu. Baru kita nampak yang lain, iblis, setan, jin keliling tu tadi. Dah jadi mudah lah. Tapi kalau ke diri kita sendiri kita tak nampak tu kufar, kita tak waqul ja'al haq wa zaqal batil, kita kufar diri kita adalah batil. Hancurkan kebatilan diri kita dulu. Supaya ada kebenar dia aja ada. Dia aja mau kita nampak, benda yang lain tak boleh buat apa-apa. Sebab kebenaran dah timbul. Yang lain tu. Ini nak buangkan batil diri kita ni, keakuan diri tu batil. Qul ja'al haqq wa zaqal. Masa kita nak enjek vaksin apa kita baca tu. Jadi dia tak masuk kat dalam diri kita. Sebab kita dah binasakan semua. Yang ada je dia. Masuk batil, pasti hancur batil. Lenyap semua. Tak jadi apa. Boleh buat test kalau tak percaya. Kalau lepas injek tu, kita dah baca tu. Tu. Yakin pada kekuasaan Allah. Benda-benda batil takkan boleh buat apa-apa. Kalau kita betul-betul, kita nak macam ni. Ini kekuatan yang dalam ni harus dibina dulu. Baru kita tahu. Mahdi tu tadi kalau datang kita bersedia lah. Sebab kita dah mengamalkan. Mengamalkan apa? Itu tadi. Ke hak dia tu kita. Pakaian yang Imam Mahdi pakai tu, kita dah ada. Jadi mudah. Pakaian akhlak Rasulullah tu, asidah wal kufar. Kan? Kita dah ada. Layak untuk kita bersama dengan Rasulullah. Walaupun Rasulullah dah wafat lama, layak kita bersama dengan Rasulullah. Sebab kita dah buang kedirian kita. Setiap melangkah, setiap jalan, wama ramai ta'izram, kita dah berbelas tahun, berpuluh tahun kita dah sampai benci diri kita dah, kita dah lupa dah diri kita dah. Tu nak cakap susah lah. Buatlah hari-hari planning, lama-lama Allah bagi tambah lagi. Dia uji, dia naikkan lagi, dia uji, dia naik lagi. Tu. Tak payahlah cerita ujian tu, tak sanggup nanti nak dengar. Tapi tempuh je lah. Jangan ikut orang lain. Orang lain tu dia dah tempuh macam tu. Tak semestinya sama. Yang penting kita hilang kedirian. Sudah. Dia nak bagi macam-macam ujian oleh Allah. Itu susunan Allah untuk kita. Yang lain jangan kita fikir kita nak macam dia tak. Itu kita dah memilih tak. Allah yang tahu tetap. Dia nak bagi macam mana jenis ujian. Ada orang dia bagi ujian ke sini, dia tak bagi yang ni. Ada yang ni dia bagi sini. Tapi semuanya Allah yang tahu. Jadi jangan kita minta susunan macam ujian. Kita tak tahu ujian yang Allah bagi pada kita, dia lebih tahu. Dia nak bagi siapa? Wali Allah macam ni cara. Wali Allah ni begini. Wali Allah Tanah Melayu. Wali Allah di Mesir macam mana. Dia, semua Allah yang. Jadi kita yang penting kita tetap dengan wa qadara buka Allah dengan dia. Dia nak bagi macam ni. Kita yang kata kenapa tak aku kena macam ni? Jangan langsung berbalah bab tu. Apa yang dibagi tu daripada Allah, Rasul. Ambil. Mana yang tak ada, jangan kau fikirkan. Itu rezeki kau yang berbentuk, ujian yang dibagi itu rezeki kau macam tu. Terima aja lah. Jangan petikai je. Sebab kalau kita petikai kan, nanti kita rasa macam itu tak sesuai. Padahal Allah nak bagi itu yang paling sesuai. Jadi terimalah, nak tak nak. Ya Allah, menjerit, ya Allah, aku tak tahan. Tapi aku tahu, ni kau bagi memang special ya Allah. Memang aku tak tahan ya Allah, tapi engkau lah ya Allah yang nak hadapinya. Tolonglah ya Allah. Menjerit tengah-tengah malam. Dalam kita kena ujian tu tadi kan, kita anggap engkau yang tempuh ya Allah, engkau yang tempuh. Jadi baru kita nampak di sebalik tu nanti Allah akan tunjukkan wazidnahum huda. Dia tambahkan petunjuk-petunjuk untuk kita faham untuk menghadapi apa ujian tu sebenarnya. Sebenarnya semua daripada dia nak naikkan.
Ada sahabat kita tadi, dia kena mak dia ujian, adik-beradik dia ujian. Perkara yang pelik-pelik dalam keluarga dia berlaku yang dia tak tahan. Saya cakap, kita mana saya, kamu siapa pun kena begitu juga. Tapi kamu berbentuk macam tu. Saya tertekan, saya kadang-kadang tak tahan. Dia kata, tak apa, di samping kau tak tahan, kau menjerit, cakap dengan Allah, ya Allah, engkau yang tahu aturnya. Nanti bila tahu atur, nanti Allah Ta'ala kata, bila kau dah faham nanti, apa sebab jadi macam ni, baru kau tahu, ya Allah, rupanya cantik susunan kau. Kau bagi adik aku jadi macam ni, kakak aku jadi ni, abang aku jadi ni, semua hentam aku, mak apa. Rupanya untuk aku bertambah kukuh, ya Allah. Baru kau nampak. Selama lain kau tak serahkan pada Allah. Kau rasa kau boleh handle, rupanya tak boleh handle. Kau yakin dengan ilmu yang kau pengalaman kau boleh handle, rupanya tak. Bukan itu Allah nak. Allah nak kau serah pada dia. Engkau yakin dengan pengalaman, dengan ilmu kau tak cukup. Itu ilmu. Allah sepegang hikmah. Dia tu. Hikmah tu Allah. Allah dengan ilmu, Allah dulu. Jangan kau ambil ilmu dulu. Bukan saya cakap tak boleh belajar. Benda ni halus. Kalau kau tak kena ujian ni, kau tak boleh cakap. Kau tak akan faham nanti. Kau salahkan aku nanti. Jadi kita ni kena yang Allah Ta'ala bagi yang laduni, yang di sisi dia. Kita boleh baca. Kita tak nak pegang pada ilmu. Bukan mana kita tak nak belajar ilmu. Minta maaf lah. Kita kan lagi belajar ilmu. Tapi kita taruh tepi. Kita hanya pegang waqadah. Kita dengan dia. Dia tu hikmah kita. Hikmah ni apa yang disuruh. Itu yang kita. Disuruh apa? Sandar pada ilmu. Apa kita ambil? Dia yang suruh. Makanan ni. Pasal dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? Nabi Musa di mana ada mukjizat? Dalam Quran tak kata mukjizat. Tafsir dia tulis mukjizat. Ada 9. 9 lah. Dalam Quran. Tapi sebenarnya dalam Quran tu sendiri dia tak kata 9. Dia tak kata mukjizat. Dia dalam Quran Allah Ta'ala kata Musa memiliki, aku kurniakan 7 ayat-ayat tanda-tanda kebesaranku. Penafsir kata mukjizat. Itu penafsir lah untuk kita nak faham. Tapi sebenarnya Allah tak bahasakan mukjizat. Allah bahasakan tanda-tanda ayat-ayat kebesaranku. Cuba kita fahami betul. Tanda-tanda ayat kebesaran. Dan itu semua ayat-ayat itu adalah kebesaran Allah. Itu mukjizat lah. Kalau tafsir kata mukjizat. Jadi kita ni maknanya bila ayat-ayat kita nampak ayat-ayat semua ni tanda-tanda, kita nampak tu mukjizat lah. Tanda-tanda ayat-ayat tu mukjizat lah. Salah satu dia Al-Quran. Ayat-ayat jelas. Lepas tu Allah jadikan sekelilingnya. Jadi ayat kita pandang. Kita pandang kipas jadi ayat. Sebab apa jadi ayat? Kita nampak ini pentajalian. Nak menyatakan diri dia, kebesaran dia. Kipas ke apa pun dijadikan. Menceritakan ayat-ayat kebesaran ke dia. Malaikat ke, nabi-nabi ke, apa saja pun, iblis ke, jin ke, semua menyatakan ayat-ayat kebesaran dia. Jadi kalau kita duduk kat situ, kita nampak semua ni jadi ayat-ayat menunjukkan, nyatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada nyata lain. Itu nampak nyata dia 100%. Itu tadi. Baik dia tu benda batil, baik dia benda hak. Kan nak bagi tahu. Sebab kedua-duanya Allah yang jadi, hak dengan batil. Cuma Allah bagi tahu bila batil dengan hak tak boleh besar. Kalau batil duduk kat hak, hancur yang itu dia bagi tahu. Tapi tetap dia hak dengan batil, tinggi, rendah. Lagi apa lagi lawan dia? Panas, sejuk, baik, buruk, surga, neraka. Semua dilawan dua kan. Nah, itu kata saya cakap tadi, jangan duduk kat barzah ni. Pemisah. Duduk kat pemisah antara kedua ni. Jadi kalau kita buat baik, kita tak bersandar kita baik. Kita tak duduk kat hak, kita duduk yang empunya. Yang datangkan hak tu siapa? Yang datangkan ni batil siapa? Jadi kita yang duduk situ. Jadi kita tak baik, itu dia semua. Sebab apa kita faham dah, ya Allah.
Semua tak ada daya upaya. Semua atas kisah-kisah perbuatan-perbuatan yang kau nak suruh dia. Iblis, kau jadi watak ni. Malaikat, kau watak ni. Berjuta malaikat, semua ada posisi dia aku bagi untuk nak menunjukkan aku yang berkuasa nak menyatakan. Kau pegang aras ke, kau tukang tulis manusia punya apa. Kat kita je malaikat ada berapa yang Allah Ta'ala suruh jaga, catat. Kalau kita kenal lagi, Allah Ta'ala hantar lagi malaikat untuk kita jadikan malaikat tu pakai postman kita, boleh? Buat perhubungan apa ni, telekomunikasi, maknanya perhubungan jarak jauh. Kita suruh malaikat tu dia tengah buat apa. Faham? Tapi kita bila tak dengan Allah, kita tak nampak tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita suka bangga diri, mana? Tapi kalau kita dah dengan Allah, Allah akan perlihatkan tanda kekuasaan dia. Sebab kita dah tak ada takbur, tak ada riak, tak ada sombong. Kita nampak semua tu hak Allah. Kita tak jadikan kita bangga bila dapat macam tak ada lah. Lebih pada tu boleh. Ujung dunia kita suruh malaikat pergi. Bawa khabar balik. Di sini gini. Ini tentera ni. Tu. Jadi itu semua tanda-tanda nak menunjukkan bukan kita hebat, kekuasaan, keagungan Allah. Tapi kita tak duduk di situ, macam mana Allah nak bagi? Kita jadi manusia yang berbalah, macam mana Allah tak bagi? Nanti bertambah rosak, banyak rosak, kan? Jadi Allah tu sayang kita, dia bagi yang mampu kita nak menanggung. Specialnya tadi itu kita beruntung. Allah, alhamdulillah ya Allah. Bukan aku ni hebat, bukan amalan aku hebat, bukan aku gini bukan. Tapi sebenarnya engkau dah set kan aku macam ni, Allah. Terima kasih, aku bersyukur. Aku bersyukur atas apa yang telah engkau settingkan aku begini. Itu mana engkau yang tahu memuji diri, ya Allah. Itu yang hebat tu, maknanya bila kita faham, kita dudukkan di situ, tak ada kedirian dah. Wa ma ramaita isra. Dah kita berjalan duduk, kita ulang-ulang tu ya. Kita ulang-ulang, dia suruh ulang-ulang. 7 yang diulang-ulang. Allah Ta'ala kata dalam Quran. Hayyun dia, qadirun dia, muridun dia, kehendak dia. Perkataan dia, ilmu dia, apa lagi? Kudrat dia. Mana ada satu pun ada kita punya. Semua diulang-ulang yang dia punya. Mana ada satu kat kita yang kita hidup ni, ulang-ulang hidup dia lah, menceritakan hidup. Malaikat menceritakan macam mana yang Allah suruh ceritakan hidup. Malaikat ni macam mana? Iblis tu macam mana? Jin tu macam mana? Banyak Allah ciptakan, semua ni Allah nak ceritakan tadi. Bentuk iblis ada nama dia. Malaikat ada nama dia. Kan? Semua ada nama-nama. Siapa yang bagi nama tu? Nama pun dah Allah bagi. Bentuk dia. Tentu Allah yang musawiru, yang membentukkan semua. Kipas ni, kita ingat, manusia Jepun yang ataupun Cina yang bentukkan kipas ni macam ni wajah dia. Yang Jepunnya design pula lain pula bentuk dia. Nama dia pun lain. Kan? Nampak wajah, ni Jepun, ni cap apa, Nokia Jepun, ni apa French, Cina. Ni Malaysia punya Mistral. Jadi semua wajahnya lain sebab nama lah lain. Siapa yang membuat idea tu bagi pada manusia? Betul lah. Kalau kita nampak manusianya, mana kita tak mentauhidkan. Kita ingat manusia ada kuasa, salah kita. Kita masih lagi nampak tak nyata Allah. Dia nyatakan semua tu supaya nampak siapa yang menyatakan. Macam nak ngolahkan dalam kehidupan kita ni. Dalam diri kita dulu yang mustahak. Jangan nyata engkau. Nyata. Hidup di sembunyikan betul-betul. Engkau tak pernah ada hidup. Nanti kalau kau cakap ke orang, aku tak ada hidup, orang kata gila kan kau. Ni kau hidup. Orang tetap akan kata engkau ni ada. Ya. Jadi kita jangan terikut disebabkan perkataan orang, kita terjerumus dalam mensyirikkan Allah. Kita sembunyilah. Jangan bagi tahu orang yang tak faham. Waliyatalataf. Kita pegang. Kita tak ada. Jangan ingat kita ada. Kita dah ngaji benda ni. Rasulullah bawa ni lah dia. Allah pun bagi tahu tujuan dia ulang-ulang. Aku punya, bukan kau. Ke engkau yang ada hidup?
Ini yang susah, pelajaran yang asli yang Rasulullah ajar pada sahabat. Sahabat ajar pada tabi'in, tabi'in ajar pada wali-wali Allah. Sampai kita dah pengetahuan yang asli ni, yang kuat ni tadi, telah dicemari dengan inilah tadi kesyirikan. Kalau kita tak pegang yang ni, kita akan cemari dengan kesyirikan. Kita puasa juga, kita zakat juga, kita haji tiap-tiap tahun, kita umrah tiap-tiap bulan, kita solat 5 waktu berjemaah juga. Tapi kita, hubungan kita dengan Allah sangkut. Tetap duduk dalam naungan hawa nafsu. Kau menyembah hawa nafsu. Minta maaf lah, janganlah salahkan saya. Ini bukan saya bagi tahu. Selagi kau tak keluar, hilangkan diri kau, kalau masih ada diri kau, satu lagi ada rasa yang kau tak boleh hilang, tetap kau sekutukan Allah. Dia betul-betul tak ada, kosong. Jangan. Dia bagi ujian sikit, kau dah rasa ada diri dah. Maknanya kau ada kelemahan kat situ, dia bagi. Dia nak tegur, baru kau tahu kau ada kelemahan lagi. Kalau dia tak bagi ujian, kau tak tahu ada kelemahan. Dia bagi baru. Baru kau berlawan. Maksudnya ujian datang, sabar. Ya, aku sedar, ya Allah, kau ajar aku ni, ya Allah. Aku akan baiki, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Kau bagi ujian ni hadiah untuk aku. Lebih mantap lagi dengan kau, ya Allah. Lebih hilangkan lagi diri aku. Itu. Ujian tu datang mendekatkan diri lagi, mukarabin kita dengan Allah. Bukan ujian tu datang mendatangkan kita lagi marah pada Allah, tak puas hati. Bukan. Itu bukan ujian. Itu sebenarnya diri kau masih belum beres kenal diri, kenal Allah. Kalau kau dah beres kenal diri, kenal Allah, ujian kau seronok. Kau anggap ujian tu Lailatul Qadar. Jangan pula nanti marah saya. Apa si Haji ni ujian pula Lailatul Qadar pula. Iya, para Nabi, wali Allah, kalau tak dapat ujian, dia risau. Kau jangan sangka kau tak tahu apa makna dia ujian tu. Dia tahu. Ujian tu makna Allah perhatikan betul-betul. Allah nak bagi hadiah. Lagi kematian. Dia selalu suka kematian. Para rasul, para nabi, para wali Allah. Sebab dia memang kalau kematian ni nikmat. Mati ni makna dia tak ada diri dia. Yang ada hanya Allah. Nikmat bagi dia. Nikmat bagi dia. Tapi kita tak faham mati, kita takut mati. Bagi dia, mati dia untuk dapat merasakan betul-betul Allah yang ada tu best. Ya. Kullu man 'alaiha fan. Dia memang nak semua tak ada. Yang ada dia rasakan Allah. Wa yabqa. Kita tak faham. Kita tak mengaji ni. Bila kita mengaji ni baru, ya Allah, mengapa daripada dulu aku tak dapat ni, ya Allah. Baru kau tahu. Tu. Baru kita tahu. Inilah sebenarnya ada tujuan kita. Mengesakan Allah. Ilahun wahid. Ya, tanpa ada merasa diri. Tanpa ada merasa kita yang mengesakan dia. Habis kau tadi, bukan tu dia lah. Yang kalam tu kan dia punya. Sebelum berkalam pun dia yang bagi kehendak. Sebelum kehendak tu kudrat. Sebelum kudrat tu hayat dia. Ada apa-apa ke? Ya, dia nak degil lagi. Kamu nak bagi. Kamu dah kata la ilaha illallah kan. Cuma kamu tak kupas dia. Bila kamu kupas ni lah dia, keputusan dia. Peganglah keputusan. Amaliahkan dalam kehidupan keputusan tu. Bukan sebut dia banyak-banyak kali. Bukan saya cakap sebut banyak kali. Tak boleh. Allah tu pandang kedalaman kita tadi. Dalam kita punya qalbun tu Allah Ta'ala tahu. Kau sebut apa? Kau sebut tu merasakan apa? Masuk kan? Kita boleh nak? Dah makan tak? Abang dah beli nasi lemak? Kat bawah tu. Dengan kuih. Duduk nak? Baik duduk. Begitulah pengolahan. Kita tak ada. Masuk Yam, masuk. Masuk Yam. Masuk. Itulah maknanya kenikmatan yang kita rasakan dalam kehidupan kita ni. Tak ada nikmat yang lebih besar lagi. Bila kita dah dapat ni, makna kita dah beruntung. Memang sebelum ni memang ujian dia kan. Tapi kita tak payah cerita lah. Ujian tu sebenarnya itu didikkan Allah untuk kita capai. Kalau Allah tak didik kita dengan cara ujian-ujian ni, kita tak akan sampai. Kalau nak dapat sesuatu tu susah. Nak dapat syurga lagi susah. Nak dapatkan Allah tu lebih
Lebih susah lagi. Tapi susah tu tadi bukan makna kita tinggal kan. Susah tak payah, bukan. Susah tu tadi makna nak bagi tahu kena lagi sungguh-sungguh. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al, setiap kesusahan tu kita nak tempuh jalan Allah. Sebelum menghilang susah, Allah dah bagi senang. Itu maksud saya. Memang susah, tapi tempuhlah. Dia nak bagi senang siapa? Sebab jangan marah yang bagi susah tu. Susah tu ada senang. 2 kali Allah Ta'ala kata. Dia bukan bagi susah untuk susahkan kita. Dia sayang kita. Allah terlalu sayang kita. Kita yang tak faham. Kita ingat susah tu, mengapa Allah kau biarkan aku? Mengapa jadi begini ya Allah? Bila kita sedar, ya Allah aku minta maaf, ya Allah aku ampun. Supaya kau bagi ni untuk lagi aku bertambah dapat nikmat yang betul-betul dengan kau ya Allah. Terima kasih ya Allah. Baru kita sedar. Rupanya apa yang dia bagi ujian tu kita tak sanggup mula-mula. Bila dia buka kan, wazidnahum huda, dia bukakan hidayah, dia tambahkan, baru kita faham, ya Allah terima kasih ya Allah. Tapi kalau kita tak faham lagi, kita tengok ujian tu berat. Kita memprotes, mengapa aku harus tempuh ni, orang lain tak tempuh ni, kita protes, silap lah kita. Tapi bila kita sedar balik, ya Allah ampun ya Allah, aku Engkau yang bagi huda, kefahaman untuk, ya Allah kuatkan aku ya Allah untuk tempuh ni. Baru kita balik. Ini semua Allah Ta'ala punya proses. Allah tahu mana yang layak untuk kita terima ujian daripada dia. Dia tak bagi yang kita tak layak. Dia bagi. Itu pasal kita jangan sombong minta ujian macam para wali-wali Allah, kita jangan cakap macam tu, jangan. Kita ikut apa Allah nak bagi kita. Yang penting kita teguhkan aku ya Allah. Aku rasa susah ke senang, yang penting aku nak dengan kau ya Allah. Tolong ya Allah. Yang kita dah Allah Ta'ala ajar dalam Quran yang baik atau apa? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni makhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu dah Allah Ta'ala bagi kita gitu. Ajarkan kepada kita supaya tetap dengan dia lah tu. Dan mana-mana pergi pun dia di sisi Allah kita penolong, hantar penolong. Macam mana penolong? Tak semestinya malaikat, tak mestinya orang, tak mestinya jin, tak semestinya mungkin pertolongan tiba-tiba datang pertolongan. Kita pun tak tahu daripada arah mana. Mungkin tak berbentuk makhluk. Berbentuk yang kita tak tahu hilang je. Contoh penduduk kafir, tak tahu dia katakan dia nak tidur, dia tak tidur. Tapi dalam cerita tu kata, kamu menyangka mereka tidur. Padahal dia tidak tidur. Kalau kamu lihat keadaan dia berbolak-balik, terbang, berpusing dunia ni, dia cepatkan masa tu. Daripada 309 tahun tu dalam masa 1 hari. 300 ditampuh 9 tahun. Dia tak tidur. Aku bolak-balik kan tu. Cepat masa tu, pusing macam mana dia, berpusing. Kalau kau tengok, kau akan pensan lari tengok. Berpusing-pusing, tergantung dia. Dia pula, kamu nyangka dia tidur, dia bukan tidur. Dia berpusing, Allah pusingkan. Pening kepala dia, hilang dia fana. Tahu-tahu dia pun tak sedar 309 tahun. Cuma dia lapar, dia bawa duit tu, baru dia tahu. Dia beli barang, baru dia tahu. Kita dah tidur rupanya. Tapi bukan tidur. Maknanya dibahasakan kita dah tidur lama rupanya. Dia yang cakap lah. Padahal Allah Ta'ala kata dia bukan tidur. Aku boleh buat. Engkau kelip mata macam ni, Allah boleh buat. Engkau tahu-tahu engkau ada alam lain. Dia boleh buat Allah. Tahu-tahu engkau dah berundur ke masa engkau duduk zaman Nabi Adam. Boleh dia buat Allah boleh. Awalu, dia yang awal, dia yang akhir. Wazahiru wal, dia kontrol semua Allah. Dia boleh. Kau nampak semua tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu aja ke kau nampak? Allah Ta'ala kata, kekuasaan aku banyak lagi. Allah Ta'ala kata, aku boleh kedepankan masa cepat. Tahu-tahu dia dah hidup dah 309 tahun kan? Padahal dia rasakan satu malam dia tidur, dia rasa macam tu lah. Terasa lapar. Dia bila orang mengamalkan surah Al-Kahfi tadi, Rasulullah kata sesuailah dengan tanda kiamat nak dekat ni. Ni kita ni. Sebab ujian fitnah terlalu berat. Orang nak megang iman tu akhir zaman Nabi itu susah. Jadi zaman ni zaman penipuan, zaman Dajjal, Maharaja Lela. Campur bau. Siapa sempat nak tipu. Siapa nak bunuh. Dia tak kira sahabat ke anak-anak, beranak keliling pun tak kisah dah jadi. Dia jadi biasa dah.
Kan fitnah kan lebih teruk daripada pembunuhan kan. Lebih jahat daripada pembunuhan fitnah. Adik-beradik fitnah ni. Engkau tak ambil vaksin, ni ambil vaksin. Semua bermusuhan. Bermusuhan dengan ulama', bermusuhan dengan ni. Macam-macam. Yeah. Jadi mana yang kita nak? Manalah orang yang betul-betul amalkan surah Al-Kahfi ni tadi. 10 ayat daripada ayat 1 hingga 10. Dengan 100 hingga 110. Nabi kita hafal tu amal. Ataupun seminggu sekali baca sampai habis. Ni penhafal kan? InsyaAllah. Kemudian kalau dapat hari-hari lagi bagus. Pasal dah kena waktu dia. Waktu dah masuk fasa Dajjal ni maknanya. Fasa Imam Mahdi ni macam gitu. Jangan kita nak berhayal lagi, kita kata ke depan ni, ni tengok ni PKP apa fasa 2 ni. Jangan. Saya bukan nak nakut-nakutkan. Saya dah dibagi lihat. Dan orang-orang Rasulullah, wali-wali Allah semua dah dibagi lihat dah. Dia orang lebih tahu lagi. Jadi dia sampai atas kita, ke depan kita ni makin sulit. Rasulullah bagi tahu. Janganlah kita terhayal, wah ni tak lama lagi masjid kita nanti. Bukan saya tak nak doakan. Kalau saya cakap awal-awal, Rasulullah dah bagi tahu awal. Bukan mana saya cakap awal-awal, Rasulullah lagi lama dia ramalkan. Bukan ramalkan, nak selamatkan kita bagi tahu. Aman lah nanti ni dah fasa 2 ni, nanti ni dah masuk fasa 3, semua boleh jemaah boleh rapat-rapat dah, tak ada SOP dah. Saya doa lah biarlah. Tapi saya yakin pada Allah apa yang Nabi bagi tahu kan, tu akan bertambah. Jangan tertipu lah. Yahudi sentiasa menyusun untuk dia ada peringkat-peringkat dia. Ritual-ritual dia untuk dah banyak ritual dia dah berjaya. Ini untuk berjaya lagi ke depan. Kamu tak nampak kejayaan Yahudi dah banyak. Kamu lagi nak menyangka kamu berjaya. Kamu berjaya, kamu kena ngorak langkah kembali kepada Allah. Masih lagi banyak orang kita yang baru suruh vaksin aja dah kita dah ikut. Itu dia punya agenda Yahudi. Tapi ada juga yang pegang, yang tak mau. Dia tahu dia nak jaga kualiti dia. Macam saya ceritalah, dia mengajar jurus 3,000 anak murid dia. 600 orang ambil vaksin, buat jurus tak boleh pergi. Dia tahu. Itu dia pesan bagi orang ahli Allah. Kalau nak ambil juga, itu dia cakap, bunuh dulu, minta pada Allah Ta'ala. Tu ya. Yang anak murid dia terpaksa repair balik yang 600 tu, bunuh balik. Waqul ja. Masya. Sebelum ni dia tak tahu, dia ingat. Pasal tekanan tempat kerja lah, tekanan daripada dia nak pergi mana kan. Jadi dia kena ambil tanpa pengetahuan guru dia. Bila dia ambil, baru guru dia tahu dia tak matikan dulu. Ambil lah. Kita bukan anti vaksin, boleh ambil. Tapi kita bacakan dulu agenda dia supaya masuk hal lenyap. Kana zahu lenyap. Allah lenyapkan kan kita. Yakinlah kepada Allah. Ini kau serah haja tanpa kau serah pada Allah. Kau dah ada benda tu kau rasa macam kau ni selamat lah, COVID tak datang lah. Padahal dia masukkan bapak moyang COVID tu. Itu membunuh akidah kau. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama menyatakan diri keesaannya jua, yang sebenar-benarnya dialah yang mengesakan pada diri keesaannya jua. Kita ni memang tak ada pada wujud, nak dikatakan wujud ni wujud dia saja, tak ada wujud kita pun. Jadi keberuntungan kita dapat Allah Ta'ala menyatakan lagi olahan demi olahan, cerita demi cerita, untuk kita sentiasa teguh bersama dia, tetap teguh, iaitu qadara rabbuka alla ta'budu. Maka seperti mana yang diperbincangkan pada hari ini, betapa nikmatnya, betapa
menghargainya, yang kita yang mendengar ni adalah untuk menyatakan diri keesaannya juga. Sebabnya inilah yang dikatakan link perhubungan, yang dikatakan perhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada perhubungan ni, maka susah kita memang susah kita. Sebab kita, inilah yang dikatakan pengharapan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengharapan betul-betul dengan Allah aja, tak ada kita nak harapkan dengan manusia ke tidak, dengan Allah saja. Itu yang sebenarnya. Bila kita dilihatkan, kalau Allah Ta'ala memperlihatkan, tak kira lah apa pun, macam mana pun ke depan ni macam mana, kita dah merasai betapa susahnya ke depan ni kita ni, yang Rasulullah beritahu juga, ke depan ni kita makin sukar. Tapi kalau kita tak dengan Allah, masalah kita dalam keadaan huru-hara nanti kita. Kalau kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita susah dan senang. Tidak kita duduk susah dan senang, maka kita duduk di tengah-tengah yang dikatakan pemisah tadi tu, dengan dia aja. Waqadha rabbuka alla ta'budu. Tetap dengan sistem Allah, iaitu jangan mengadakan pengakuan diri. Itu yang sebenarnya. Yang ada hanya mengesakan keesaan dia sahaja. Iaitu dia yang mengesakan pada diri keesaannya juga. Itu yang sedap tu. Betapa nikmatnya kita duduk kat keesaan tadi tu. Bukan kita yang duduk nak menceritakan dia tu, maknanya itulah supaya kita dapat ceritakan benda ni, keesaan, macam Ustaz beritahu sebelum ni. Kalau tak kita nak cerita ni, tak dapat nak cerita kan. Jadi dia tu menyatakan diri dia lah. Bukanlah kata bagi orang yang tidak faham, dia akan menyatakan ini macam pengakuan ketuhanan ni. Tidak, sebenarnya tidak. Betul-betul fahamkan betul-betul. Bagi Allah, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada pendengar-pendengar YouTube ni, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah Taala sendiri yang bagi faham. Dengar ulang-ulang, ambil wuduk, dengar ulang-ulang, bagi Allah Subhanahu Wa Taala petunjuk, wazidnahum huda. Jangan dengar sekali, lepas tu nak berbalah dengan kerajaan Allah. Berbalah tu yang masalah tu. Berbalah tu maknanya orang yang dirasuk lah tu. Dirasuk, dia tak sedar yang dia tidak rasuk. Dengar yang betul-betul dengar, jangan menghukum dan sebagainya. Dengar dulu, minta Allah Ta'ala tu, minta dengan Allah Ta'ala, wazidnahum huda. Dia dengar betul-betul, tak faham lagi, dengar lagi, ya Allah aku tak faham, ya Allah. Memang kita tak faham pun sebenarnya, kita tak faham, kita tak wujud, memang semua la semua tak ada. Itulah konsep yang saya cakap tadi, wa qadha rabbuka alla ta'budu. Sistem Allah tu memang kita tak tahu apa semua, yang ada dia je semua, kefahaman dia semua. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan buka, jangan tutup, buka. Kalau kita tutup, macam kita nak buka apalah, handphone ke apa kan, nak buka pintu pun tak boleh nak buka kan. Kita buka pintu tu, baru kita boleh tahu keadaan yang dikatakan maklumat, olahan daripada Allah SWT. Kalau kita tutup, maka tak boleh lah. InsyaAllah kondisi masing-masing kita, yang hubungan kita dengan Allah SWT, itu kondisi masing-masing. Rasulullah beritahu pun kondisi masing-masing itu jagalah. InsyaAllah. Sekian sahaja daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina. Alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah SWT. Dia yang memuji diri. Itulah tadi yang sahabat kita mengucapkan tadi adalah daripada qalbun, kalimat suci kudus, kalimat Rabbani yang turun di dalam qalbun yang suci, maka kita perdengarkan pun masuk ke dalam lubuk-lubuk yang suci. Kalau kita amal pun dalam keadaan kesucian, iaitu tiada rasa kedirian, iaitu dialah, kembali kepada dia, memuji dia mengesakan dia mengagungkan sendiri aja semua, insya-Allah. Kalau dan datang tu daripada yang suci, yang kita menerima pun yang suci, maka dia akan kembali mengesakan juga. Itulah keberuntungan namanya, insya-Allah. Jadi kalau diceritakan orang-orang yang ahli dunia, kalau dia mukasyafah, dia buka, Allah singkapkan orang yang paling kaya di dunia lah, Bill Gates, apa nama? Kalau Allah bukakan, singkapkan,
Dia dah maknanya kekayaan dia dah tak boleh nak cakap apa lah. Tak boleh nak cakap apa dah, kekayaan dia sampai berapa keturunan pun tak habis-habis lah. Ibaratnya gitu. Duit dia masuk satu hari berjuta. Satu hari berjuta. Dia jual mikro apa. Belum lagi dia ciptakan ni apa, vaksin-vaksin ni apa. Semua macam-macam dia. Jadi tak, duit dia satu hari tu berjuta. Satu hari. Dia kata kalau Allah singkapkan. Macam kita Allah singkap. Pasti dia akan nak duduk dengan kita. Apa pun kekayaan yang dia ada, rupanya itu kerugian bagi dia. Menyesal dia akan datang. Tapi kita ni orang yang paling beruntung bila Allah bukakan mukasyafah gaib untuk kita kenal kepada Allah. Maka dunia seisi pun tak, hari-hari pun dia dapat, dia takkan sama kemanisan, kelazatan, nikmat dengan Rabb kita dapat. Allah bagi. Tak ada sah. Dapat. Itu keuntungan yang kita. Jadi itulah luahan yang kita nak bagi tahu. Wahai ahli dunia, jangan engkau tertipu dengan keduniaan yang seperti sebutir pasir yang Allah jadikan. Semenjak aku ciptakan dunia seisi, aku ciptakan awal-awal, tidak aku pandang awalnya sampai sekarang seperti sebutir pasir di tepi pantai. Allah bukan menciptakan dia nak hina. Dia nak bagi tahu aku yang menciptakan tu lebih mustahak daripada pasir yang dunia engkau. Itu kalau Allah singkapkan. Tapi kalau misal kata kita tak faham lagi, Allah tunjukkan perumpamaan, kita masih lagi tertipu dengan keduniaan ni tadi, itu dipertanggungjawab kitab kamu sendiri, yang kamu yang bertanggungjawab. Bukan nanti nak bersalah, Allah mengapa kau tak bagi hidayah? Jangan salahkan. Allah dah bagi macam-macam perumpamaan, tapi kau degil, kau berbalah, kau sembunyikan bahawa hawa nafsu kau tu buas, kau sembunyikan. Allah bagi sedar macam-macam, Allah kau pelekehkan, kau persandakan ayat-ayat Allah. Wali-wali Allah sebutan orang suci nak bagi kau sedang, kau persendakan, malahan kau fitnah dia. Kau nak tipu di hadapan Allah, kau kata kau tak dapat hidayah. Jangan tertipu. Kau telah manusia paling rugi nanti. Walau dunia seisi kau menguasai, kau macam Bill Gates tadi, kau tetap akan merana dan kau akan minta tolong, hidupkan aku balik, tolong ya. Jadi kita ni beruntung, Allah bagi kita di dunia lagi, dia bukakan kita untuk dapatkan dia. Kita bersyukur. Bukan kita hebat, tapi Allah sayang kita. Kita bersyukur kita dapat tak ada yang lebih indah bagi kita dapat itu. Allah, ya Allah. Macam mana pun ya, dunia datang macam mana, tolonglah Allah. Talak 3kanlah dunia ni ya Allah. Sebab aku dah dapat engkau. Jangan aku rujuk lagi kat dunia lah Allah. Tolonglah, kata Sayyidina Ali. Tolong aku nak engkau. Aku dah nampak, engkau dah perlihatkan. Tolong aku talak 3 dunia. Aku tak nak rujuk balik. Sayyidina Ali kata, sebab aku dah dapat engkau ya Allah. Itu Rasulullah gelarkan dia Abu Turab. Kerana dia dengan tanah sama. Dia kata, lebih baik aku tak jadi manusia, lebih baik aku jadi tanah yang lebih baik. Sentiasa aku dengan kau, lebur dengan kau ya Allah, fana dengan kau. Itu orang yang betul-betul beruntung, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nak kena gitu. Ini waktu je kita masih hidup ni lah. Tak berapa tahun aja, 60 tahun, 70 tahun ni pun kita tak tahu lagi berapa tahun ni. Depan kita peganglah. Kita akan dapat yang kekal abadi. Allah bagi kita. Memang ujian kita kata berat, tapi sekejap. Tapi kita bila dapat, kita tahan sekejap tu tadi, kita akan Allah bagi yang hebat di situ, di sisi wa amma bi ni'mati. Sekejap tak apa. Mati kita tu mati yang maknanya mati mulia, sentiasa mengesahkan Allah. Itu yang kita nak. Jangan sampai mati, Allah Ta'ala kata mati bukan dalam Islam. Allah Ta'ala, Allah nak sayang kita. Mati biar dalam keadaan kau cinta aku, redha dengan aku, ikut sistem aku hidup kau. Mati biar husnul khatimah. Husnul khatimah. Bukan bukan buruk. Menyembah kepada sistem yang selain daripada Allah. Tubah cepat. Kita ada masa lagi. Kalau kita tangguh-tangguh tak tahu ni 1 jam ke 5 minit ke 2 saat ke depan ni, kita tak boleh hidup kita. Jadi cepat bertaubat, cepat kembali, cepat pergi pada aku nak engkau ya Allah. Nanti kau akan nampak. Kau duduk kat ton najis ke, kau duduk kat mana, nanti Allah kan. Tapi kau tak keluar, macam mana?
Sudah, tinggalkan dunia ni semua. Ini semua al-malu wal-banu zinatul hayat. Perhiasan yang akan kita, siapa yang menciptakan perhiasan tu kita pergi. Jangan kita terpujuk. Sama-sama kita. Saya tak ada lain. Saya sangat suka pekerjaan saya. Rasulullah sangat suka pekerjaan Rasulullah yang Allah bagi. Bekerja dengan Allah. Ajak manusia kepada Allah. Jadi tak ada lain pekerjaan yang lebih mulia. Melainkan kita buat kerja yang Nabi bawa. Ada ke harga nilai yang lain? Tak ada. Berjihad dah, berjihad. Tak ada semangat. Semangat jihad kita lah menolong. Bukannya jihad kita nak bunuh orang. Jihad tu nak menolong. Buangkan kekufuran yang ada pada diri manusia supaya dia mentauhidkan Allah. Sama-sama.